Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Hadi selaku moderator, para pimpinan Global Ihsan Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 16 hari bulan 6 2022 bersamaan dengan 16 hari bulan Zulqa'dah 1443, kita dapat teruskan bicara kita dalam tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga daripada tartib Quran. Surah Ali Imran iaitulah surah yang ketiga dari tartib Al-Quran. Jadi alhamdulillah, dalam surah ini sebagaimana yang telah kita belajar di awal perbincangan dulu, surah Ali Imran iaitulah surah Madaniyah. Apa beza di antara surah Madaniyah dengan surah Makkiyah? Sudah pasti para jemaah masih lagi boleh mengingati bahawa surah ini diturunkan di Madinah, maknanya surah yang mengandungi hukum hakam. Hukum hakam dan juga perbincangan tentang Ahlul Kitab. Dia panggil puak-puak Ahlul Kitab, puak-puak Yahudi. Sebab Yahudi yang ada di sana, yang ada di Madinah ni puak Yahudi, puak-puak Ahlul Kitab, maka mereka yang banyak buat kacau kepada umat Islam di sana. Jadi puak Ahlul Kitab ni puak-puak yang pengacau, yang banyak buat masalah, buat kerana, maka Allah SWT rakamkan dalam surah ini satu cerita khas tentang kedudukan mereka, kedudukan Ahlul Kitab. Dan peranan dia besar dalam memporak-perandakan ummah, porak-perandakan masyarakat. Sebab itulah cerita dia itu besar, cerita Ahlul Kitab ini sangat besar untuk dibincangkan khas oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah bermula surah kita ini bermula ayat 10, ayat 10, 11 dan 13. 10 hingga 13. Tak banyak ayatnya. Kalau kita ambil banyak ayat sampai subuh kita di sini. Jadi kita ambil sikit-sikit, kata orang jangan banyak, tapi biarlah kita dapat memahami apa yang kita bincangkan, apa yang kita belajar itu yang penting dalam perjalanan ilmu yang kita nak sampaikan ini, para jemaah sekalian, para pelajar sekalian. Tajuk yang kita akan bincang. Maka para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat yang ada kitab Pimpinan Ar-Rahman contohnya masih lagi mengikutinya, muka surat 97. Yang ada tafsir Al-Aisar, kita kena ambil juzuk yang kedua, jilid yang kedua. Baiklah, kita mula dengan bacaan ayat. Para jemaah sekalian, kita tengok ayat kita ni ayat 10 hingga ayat 13. Ayat 10 ayat 13. Saya akan baca ayat dulu sebelum kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Itu ayat yang kita akan bincangkan perbahasannya insya-Allah. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka, mana keluarga mereka, anak pinak mana keluarga, anak mana family dia, tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka daripada azab seksaan Allah. Sedikit jua pun tak ada kesan apa-apa. Ramai anak ke, banyak harta, tidak memberi kesan. Tidak menyelamatkan mereka daripada azab seksa Allah sedikit jua pun, dan mereka itulah bahan bakaran api neraka yang cukup dahsyat. Bahan bakaran api neraka yang cukup dahsyat. Jadi para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita tengok apakah yang dibahaskan oleh dalam kitab kita ni, kitab Aisar kita ni, apa yang dibincangkan. Bagi pelajar yang ada kitab, tengok dia punya makna ayat secara umum. Kita ambil satu-satu ayat. Oleh kerana sikap kerah kepala yang ditunjukkan oleh delegasi kaum Nasrani Najran. Ingat tak, di peringkat awal ada puak-puak Najran, Nasara Najran. Najran ni dekat dengan Yaman, sempadan Arab Saudi. Yang di sana masih lagi, Najran ni masih lagi dalam Arab Saudi untuk sekarang lah, untuk zaman kita ni. Dari sudut pembahagian lokasinya, dia duduk dalam negara Arab Saudi. Dan di sana ada cerita Ashabul Ukhdud. Ingat tak cerita Ashabul Ukhdud tu? Ada di sana. Oleh kerana sikap kerah kepala yang ditunjukkan oleh delegasi kaum Nasrani Najran dengan tetap kepada kekafiran, walaupun diberi tunjuk ajar, dinyatakan kepada mereka yang benar, yang jelas ni, mereka masih lagi kerah kepala, tak dengar kata. Tidak mahu percaya dan sentiasa mengikut, mencari ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran, dengan tujuan untuk apa? Untuk membuat fitnah dan mencari-cari takwil huraian untuk mengeluarkannya dari kebenaran. Mana dia cari je jalan mana yang boleh membawa kepada isu yang boleh menimbulkan huru-hara kepahaman masyarakat, maka dia cari. Jadi kita hari ini pun hati-hatilah, jangan sampai terperangkap kita dengan main dengan puak-puak Najran, puak-puak Kristian, puak-puak Nasara. Kita umat Islam ni lebih kepada kita beriman kepada apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka itu yang patutnya. Jangan duk cari benda yang pelik. Jangan duk cari benda yang pelik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecam. Allah Subhanahu wa taala tawa'ada Rabb. Tawa'ada maknanya Allah Taala bawa janji yang dahsyat, yang berat, dengan keras kepada siapa pun dari orang kafir, sama ada kafir itu Yahudi, kafir itu Nasrani, ataupun kafir dari kalangan puak-puak Arab, kafir Arab ni, ataupun bukan Arab. Maka Allah kata dalam ayat ini, Tuhan kata apa? Innal ladzina kafaru. Mana-mana jenis kafir. Tak kira lah kafir bangsa apa, keturunan apa, yang penting dia tu jenis kafir. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada segala bentuk kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita berani. Allah kata apa? Innal ladzina kafaru. Orang kafir yang engkar terhadap kebenaran ketika datang kepada mereka.
dan mereka mengetahuinya secara jelas tanpa ada kesamaran sedikit pun, tetapi mereka tidak mahu menerimanya demi untuk melangsungkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Jadi itu dia panggil keadaan yang ada di sini menunjukkan kepada kita bahawa puak-puak kafir, terutamanya ahlul kitab, kafir ahlul kitab, memang dia tahu benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu. Sebab apa dia tahu? Sebab dalam kitab mereka, Taurah, Nasara, dalam kitab Injil mereka sudah ada pun penjelasan tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan puak kafir lain pun dia tengok dah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, jelas di hadapan mata mereka apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kerah kepala juga, dia tak mahu juga. Maka dari sini Allah Taala sebut dia tak mahu itu kenapa? Adakah dia kata dia tak tahu benar-benar ataupun dia tahu kerana kepentingan? Maknanya biasanya geng-geng kafir yang menolak dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, tak kira Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau Nabi yang terdahulu, semuanya berpunca daripada hasad min indi anfusihim, kerana hasad yang terdapat dalam jiwa mereka. Jadi dia tahu benda tapi tak mahu terima. Ini yang jadi masalah kita. Ini orang yang tahu tapi tak mahu terima. Itu yang berat. Tahu tak mahu terima. Bila tahu tak mahu terima, kita mengatakan ini satu perbuatan yang cukup berbahaya, yang cukup dahsyat. Mereka itu semuanya, Allah kata apa? Ini dipanggil tawa'ud. Tawa'ud mana Tuhan janji. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Satu, Allah Ta'ala bagi amaran yang pertama. Jadi para pelajar kita kena ada catatan, ada pensil kena ada di tangan kita. Yang pertama Allah kata apa? Mereka tidak mahu menerimanya demi untuk melangsungkan kekuasaan kepentingan mereka. Mereka itu semuanya akan diazab oleh Allah Ta'ala neraka Jahannam. Sementara harta benda mereka, anak-anak mereka tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari azab Allah. Satu. Maknanya dia akan masuk neraka dan keluarga harta benda tidak memberi faedah untuk menyelamatkan mereka daripada azab neraka. Yang kedua, pelajar tulis yang kedua. Wa ulaikahum waqudun nar. Wa ulaikahum waqudun nar, dan mereka itu akan menjadi bahan bakar. Bahan bakar dari bahan bakar neraka. Sebuah tempat tinggal yang telah mereka persiapkan sendiri dengan kekafiran mereka. Maknanya kita ni, na'udzubillah, kita nak ambil tempat duduk kita di akhirat esok di mana? Nak syurga, berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla dan lakukan amal yang soleh. Nak neraka, na'udzubillah, carilah tempatnya dalam neraka. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan yang tidak baik, maka orang itu ke nerakalah dia, wal'iyazubillah. Sesungguhnya sebuah tempat tinggal yang buruk yang telah mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri. Jadi para pelajar sekalian, ayat ini mengajar kepada kita bahawa amaran daripada Allah Azza wa Jalla, orang yang nak jadi bahan bakar. Dalam ayat lain Tuhan sebut waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar dia daripada manusia, bahan bakar dia daripada manusia dan juga batu-batu yang disembah. Batu tak bersalah. Tapi bila dia jadi sembahan, dia jadi sembahan orang kafir, maka dia dipersalahkan kerana dia telah diunaya oleh puak kafir menjadi bahan bakar. Kerana itulah dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut mereka ni akan berkelahi nanti di akhirat esok. Di akhirat esok dia akan balah sama-sama dia. Puak kafir marah sama-sama dia. Dia kata, kenapa kamu sembah aku? Batu tu marah, kenapa kamu buat nanya kepada aku? Dengan sebab kamu sembahlah aku dijadi bahan bakar api neraka, wal'iyazubillah. Maka itu ketetapan Allah Azza wa Jalla, Tuhan letak bahan bakar itu mari daripada manusia dan juga sembahan-sembahan orang kafir. Tengok dalam ayat lain lah. Dalam ayat lain Tuhan sebut waquduhan nas wal hijarah. Kita ada senang sekarang ni alat-alat nak cari mudah, kita cari waquduhan nasu wal hijarah.
Jadi Allah Ta'ala sebut bahan api neraka ni dalam surah Al-Baqarah, ataupun kalau kita ambil yang dekat dengan kita, surah At-Tahrim. Pelajar-pelajar tanda surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Batu-batu, bahan bakar neraka ni, batu-batu dan juga manusia yang kafir. Nauzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada menjadi bahan bakar neraka ataupun menjadi bahan yang dibakar dalam neraka. Maknanya kalau bahan bakar tu dahsyat lagi. Bahan yang dibakar pun dahsyat, bahan bakaran pun yang dibakar pun dahsyat. Kalaulah menjadi bahan bakaran lagi dahsyat. Allahu akbar. Nauzubillah min ghadabillah. Baik, kita pindah kepada ayat yang ke-11, ayat yang ke-11. Tengok ayat sebelah, Allah firman dalam ayat yang kita baca tadi. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Allahu akbar. Kada'bi ali fir'aun, keadaan orang-orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala buat bandingan, hei mung puak Quraisy. Oh ya, kerana ayat ni turunkan Quraisy, maka Allah kata buat bandingan dengan orang dulu. Seperti kaum Fir'aun. Dan orang-orang yang sebelum mereka. Siapa dia? Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyeksakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan ingatlah Allah amat berat seksa azab seksanya. Seksaan Allah Ta'ala itu sangat berat. Ayat yang ke-11 ini, tengok dalam kitab kita, bagi yang ada kitab Qaisar. Selanjutnya Allah SWT memberitahu bahawa tetapnya mereka pada kekafiran, maknanya dia ni kafir, tak mau berubah dah. Orang panggil tak berganjak daripada kekufuran dia, na'udzubillah. Dan pengingkaran sampai datang azab menimpa mereka, hal itu persis seperti kebiasaan pada kaum Fir'aun. Maknanya Fir'aun dia tengok Allah Ta'ala hantar mari Fir'aun. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, Allah Ta'ala hantar mari 9 ayat. Nabi Musa bawa, bermula dengan tongkat dia, dengan tangan dia, dengan macam-macam. Tapi apa boleh buat, kerah kepala, tak dengar kata, tak erti bahasa, menyebabkan mereka terus dengan kekufuran. Dan umat-umat terdahulu sebelumnya yang mendustakan rasul-rasul, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud. Nabi Hud di mana? Di Yaman. Kubur dia menjadi konon dikatakan. Kubur Nabi-Nabi ni alaihimussalatu wassalam disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sahihnya kubur makam Nabi salah di Madinah saja. Sahih makam, tapi alhamdulillah dia duduk di bawah kawalan ketat para pemimpin umat Islam yang menjaga tanah haram. Dia telah telah mengawal kubur Nabi daripada dipermain-mainkan oleh orang. Itu pada juga yang pergi gosok secara sembunyi-sembunyi. Dan maka kubur-kubur lain tersembunyi, disembunyikan oleh Allah supaya tidak menjadi bahan mainan. Kecuali kubur Nabi Hud. Allahu Akbar. Kita kata sesiapa yang mereka-reka, kubur Nabi Hud itu katanya jumpa dalam mimpi. Sekarang ini sudah menjadi tempat lawatan dan tuan-tuan tengok dalam YouTube tu. Apa yang orang tak buat di sana. Tempat perhimpunan, macam-macam benda yang dibuat. Jadi Allah Ta'ala jaga. Tengok ni, puak Nabi Hud. Dan kaum Nabi Saleh. Di mana kaum Nabi Saleh? Nuh. Di Madain Saleh. Dekat jalan nak pergi ke Tabuk. Lebih kurang dalam 400 km dari Madinah. Jadi dua kaum ni disebut dalam Quran. Fir'aun, Hud, dan kaum Nabi Saleh. Kaum Ad. Kaum Ad tu kaum Nabi Hud. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Dua kaum disebut kepada dalam Quran banyak kali, sering kali kita dengar, setiap kali kita tadabbur, lalu mana-mana surah akan disebut.
Kenapa disebut? Kerana dia lebih dekat dengan Quraisy. Quraisy ni selalu pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Jadi dia akan melalui jalan yang akan bertemu dengan dua kaum ini. Maka dia kena tahulah kaum ni kaum dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu jangan main-main, hai Quraisy, mereka telah dibinasa. Kaum Fir'aun, kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh yang tidak mau beriman sehingga Allah Ta'ala menghukum mereka dengan azab berupa kebinasaan dan kehancuran di dunia, dan di akhirat mereka akan diazab di neraka, sebuah tempat yang sangat buruk. Itu semua menimpa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, bukan kerana kezaliman daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut, fa akhazahumullahu bizunubihim. Itu tengok dalam dan yang ada Quran tu, fa akhazahumullahu bizunub, sebab apa mereka dibinasa? Sebab dosa yang mereka lakukan. Sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini kita belajar, para pelajar sekalian, kita pun kalau kita tak nak Allah binasakan kita, jangan berani buat maksiat, jangan kita berani buat benda mungkar, jangan berani kita langgar perintah Allah Azza wa Jalla, nanti kita juga dibinasakan oleh Allah sebagaimana binasanya kaum yang lain. Baik. Kita berpindah kepada ayat yang ketiga, ayat 12. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir yang kamu, kepada orang kafir, mu kata kepada orang kafir, kamu akan dikalahkan di dunia ini. Puak-puakmu akan dikalahkan di dunia ini, dan akan dihimpunkan, dibawa beramai-ramai pada hari kiamat nanti ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat neraka, tempat yang disediakan. Jadi ayat ini, tengok cerita ni, ayat yang ke-12 ini. Tengok dalam tafsir kita lah. Kalau kita syarah panjang kan nanti dia jadi panjang pula. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan kepada kaum Yahudi Madinah yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak-puak Yahudi Madinah, mari cabar Nabi, memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila? Setelah Nabi menang dengan orang Quraisy di Badar. Dalam peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada 313 orang. Ada setengah riwayat kata lebih sikit. Yang penting pelasnya belas-belas. Abu Jahal dengan tentera dia ada 1,000 orang, 900 orang lebih tentera saja. Kalau kira dia kata 1,000 orang, 1,000 orang. 1,000 orang dengan pembantu-pembantu lah. Jadi Nabi menang. Tuan-tuan tanda lah, pelajar tanda. Kita belajar ilmu ni kena banyak mencatat. Sebagaimana kata di tuan-tuan guru kita, kalau ngaji di pondok ni, ayat masyhur, famous di tuan guru kita kata, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu dianggap seperti perburuan, tulis itu macam tali pengikat. Jadi kita nak. Jadi peperangan Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah berlakunya Ma'rakatul Badar Al-Kubra. Berlakunya peperangan Badar. Jadi bila menang, buat Yahudi mari challenge, mari memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? La yaghurannaka annaka qatalta man la yuhsinul harb. Muhammad, tengok dalam terjemahan dia kata, jangan kamu tertipu bahawa kamu mampu memerangi orang yang tidak pandai berperang. Abu Jahal tu bila dia perang, dia duduk semua berhala di Mekah ya, dia tak pandai balah tu. Dia duduk main pusing sama dia ya. Jadi kamu menang ke atas mereka yang ke atas mereka. Jadi maksud mereka itu Quraisy dalam peperangan Badar. Muhammad, kalau kamu berperang dengan kami, memperang dengan ahli kitab, orang yang experience, banyak pengalaman ni, ahli kitab ni, duk perang zaman dulu-dulu lagi ni.
Kamu akan tahu siapa kita. Aduh, sedap dia punya ayat ke? Dia kata. Dia kata in qabaltana. Saya tak baca Arab ni kata tak puas ni. In qabaltana Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan banyak selawat. Malam Jumaat malam selawat. Sata'lam anna nahnu nas. Muhammad, kalau membelawan dengan kami, kamu kenallah siapa itu orang. Orang panggil baru berjumpa, baru bertemu buku dengan ruas, kata orang sekarang. Bertemu buku dengan ruas, bertemu skru dengan nak. Tak tahu lah, boleh faham ke orang luar ni. Skru dengan nak ni, baru tahu. Jadi bila dia kata-kata ini nak memperlekehkan Nabi SAW, satu memperlekehkan Nabi, yang kedua nak mengecil-ngecilkan peranan orang Islam, seolah-olah mereka itu bukanlah bijak sangat, bukanlah berani sangat. Kemenangan tu orang panggil kemenangan yang sikit sangatlah, simple sangat tu. Bukannya bijak sangat pun. Maka Allah SWT ajar. Amaran Nabi SAW, Allah SWT perintah kepada Nabi dan orang ini supaya jawab balik kepada puak kafir ini. Jadi dalam ayat, dalam kitab sirah, tengok ni, dalam kitab yang terjemahan yang ada di tangan saya ini, nota 31. Dia kata, benar. Rasulullah SAW pernah mengumpulkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, wahai puak-puak Yahudi, ya ma'syara Yahud, ihzaru minallah ma nazala bi Quraisy yauma Badrin. Yahudi, waspadalah dari siksaan Allah seperti yang terjadi kepada kaum Quraisy dalam peperangan Badar. Mu cabar aku, mu hati-hati. Jangan sampai turun pada kalian apa yang pernah turun ke atas mereka itu. Sementara kamu mengetahui bahawa aku adalah seorang Nabi dan Rasul yang benar, kamu boleh dapati maklumat-maklumat tentang aku dalam kitab kamu sendiri. Memang dalam kitab Taurah, tajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Dalam kitab Taurat sudah ada tentang Nabi SAW. Dalam kitab Injil untuk Nasara juga sudah ada cerita tentang Nabi SAW. Sudah ada. Tapi mereka buat tak tahu, mereka buat tak erti, buat tak tahu je. Padahalnya dia tahu dah pun benda tu benar. Benda tu ada. Cuma apa boleh buat? Mereka cuba buat tak tahu. Ini dia panggil hasadam min indi anfusihim. Allah Taala gambarkan kerana hasad dalam jiwa mereka, kerana dengki yang ada dalam jiwa mereka yang menyebabkan mereka mereka tak mahu terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah punca yang besarnya. Puncanya duduk di mana? Mereka tak mahu terima sebab hasad, bukan mereka tak tahu. Maka Nabi cabar, kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu pun. Dan Allah Taala buat perjanjian dengan kamu bahawa la tansurunnahu, kalau aku lantik Nabi yang terakhir, kamu kena bela dia. Kamu kena jaga dia. Tapi apa boleh buat? Mereka tak sampai. Tengok dalam ayat kita ni apa yang Nabi sebut. Maka Allah Taala memerintahkan Rasul sallallahu agar berkata kepada mereka, kepada Yahudi, satughlabun, mu jangan sombong. Mu jangan angkuh. Mu jangan kerah kepala Yahudi, kamu akan kalah, kamu akan tewas. Kamu akan tewas nanti. Satu hari nanti kamu akan tewas, kamu akan kalah. Mu jangan rasa kamu kuat, jangan rasa kamu besar. Baik. Kamu akan dikalahkan dalam peperangan, kamu akan kalah dan mati terbunuh, dan sesudah kematian kamu akan dibawa ke neraka Jahanam. Itulah tempat yang seburuk-buruknya. Neraka Jahanam itu adalah seburuk-buruknya. Neraka Jahanam itu adalah tempat persiapan untuk kamu dengan sebab kekufuran dan pengingkaran terhadap kebenaran, padahal kamu telah mengetahuinya. Jadi kata-kata Nabi SAW tadi, wa fataha a'yunahum ala haqiqatin. Kata-kata Nabi SAW tadi telah membuka mata, membuka mata mereka kepada sebuah hakikat yang jika mereka mahu memikirkannya, mereka akan bertindak, akan memikirkannya. Mana kalau dia mikir betul-betul, kan? Kalau mereka ambil pengajaran betul-betul daripada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla ini,
mereka tak akan buat benda-benda yang tidak baik yang menyebabkan mereka akan dihalau keluar daripada Madinah. Tapi apa boleh buat? Mereka akhirnya telah dihalau oleh Nabi SAW daripada Madinah dengan sebab keburukan yang telah mereka lakukan itu. Keburukan yang mereka lakukan itu yang menyebabkan mereka dihalau daripada Madinah. Allahul Musta'an. Sebagaimana yang berlaku kepada Bani Nadir, Bani Qainuqa di awal pemerintahan Nabi SAW di awal. Jadi untuk maklumat para pelajar sekalian, Yahudi di Madinah ni ada beberapa kabilah. Yang terawal lagi dia panggil Yahudi Bani Qainuqa, lepas tu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Maknanya yang terawal kena halau Qainuqa, lepas tu Nadir, kemudian Bani Quraizah yang terakhir sekali. Sebab mereka batal perjanjian dalam peperangan Al-Ahzab, dalam peperangan Ahzab. Jelas-jelaslah kepada kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang tengok ayat tak habis lagi. Kata-kata Nabi SAW itu membuka mata mereka, pada sebuah hakikat yang jika mereka mahu memikirkannya, mereka tidak akan melakukan perbuatan yang untuk memerangi Nabi SAW sehingga mereka dibunuh ataupun mereka diusir dari Madinah. Jadi oleh kerana dia tak erti, tak pandai strategi, tak erti kerah kepala kata orang, maka mereka terpaksa dihalau. Begitulah kaum muslimin telah bertempur melawan kaum Quraisy di peperangan Badar, dan kaum muslimin telah memerangi mereka dan telah menang terhadap mereka. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Walaupun bilangan sedikit tapi kita menang. Kenapa? Tengok ayatnya. Kaum muslimin, jumlah bilangan tentera Islam tak ramai. Persiapan tentera juga tidak banyak. Mereka jauh lebih sedikit daripada musuh mereka. Namun demikian, mereka menang. Ini pelajar kita kena tanda sini. Kenapa Nabi SAW menang dalam peperangan Badar walaupun bilangannya sedikit? Dalam ayat ni, dalam tafsir kata apa? Wantasaru alaihim kanu aqall adad. Li'annahum. Ini punca besar, tanda ayat ni. Kerana mereka berperang pada jalan Allah dan puak-puak kafir berperang pada jalan Taghut, jalan syaitan. Abu Jahal, jalan syaitan, jalan syirik. Nabi kita berperang pada jalan Allah, maka Allah Ta'ala memenangkan pasukan muslimin yang sedikit dan mengalahkan pasukan kafir yang ramai. Tengok nota di bawah kata, pada peristiwa itu jumlah bilangan tentera Islam 313 orang, sementara jumlah tentera musyrikin lebih daripada 900 orang sampai ke 1,000 orang. Mengikut dalam bancian yang dibuat oleh Nabi SAW ketika tentera Islam tanya budak-budak Quraisy, berapa ekor sehari kamu sembelih? Dalam ini ilmu dia panggil ilmu analisa. Jadi sahabat tanya, berapa ekor sehari kamu sembelih unta? Budak yang ditangkap tadi dia kata baina 9 ila 10. Di antara 9 hingga 10 ekor. Maknanya kalau 9 ekor, orang Arab ni dia makan seekor 100 orang. Maknanya 900. Dia kata di antara 9 hingga berapa tadi? Hingga 10. Maknanya 900 hingga 1,000 orang tentera. Jadi alhamdulillah itu ilmu analisa. Ilmu analisa ni penting kan. Satu lagi Abu Sufyan, kita dengar cerita lah, tapi cerita badannya akan masuk nanti. Cuma menarik juga kita dengar. Abu Sufyan masa tu dia kepemimpin tentera Quraisy, bukan tentera, memimpin rombongan delegasi dagangan. Yang mari daripada Syam nak balik ke Mekah. Jadi waktu dia lalu dekat dengan kawasan Badar tu, dia tengok
dia jumpa tai unta. Dia patahkan tai unta, dia tengok unta ada biji tamar dalam tai unta. Jadi analisa Abu Sufyan, dia kata ini nak Jamal Yasrib. Ini unta mari daripada Madinah sebab tai dia ada biji tamar. Itu ilmu analisa. Kita pun kena belajar ilmu analisa ni. Dalam sirah Nabi, dalam tafsir ada ilmu analisa yang boleh kita belajar. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada bilangan Yahudi yang banyak. Tengok ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ini. Allah kata apa? Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu di medan perang. Medan perang di sini mana? Iaitulah tentera Nabi dengan tentera Abu Jahal di Badar. Pada asalnya lah, asal cerita asalnya. Segolongan berperang pada jalan Allah. Ini tentera Islam fi sabilillah. Dan golongan yang kafir dengan segolongan perang pada jalan Allah dan segolongan lain kafir. Yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikendakinya. Sesungguhnya pada demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi apa dia cerita dua kali ganda ni? Tengok dalam ayat. Sekiranya orang-orang Yahudi, dia kata fi'ah ni, sekiranya orang-orang Yahudi dan mahu mengambil pelajaran dari hakikat ini, pastilah mereka tidak akan bertindak bodoh dengan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan mata kepala mereka buta, tapi hati mereka yang buta. Allah Ta'ala kata hati mereka yang butanya, mata dia celek, kan? Mata dia celek. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu. Ayat yang kita baca tadi. Qad kana lakum ayatun, tanda fi fi'atainil taqata, kepada dua kumpulan yang berperang. Di medan pertempuran Badar, satu golongan bertempur pada jalan Allah untuk meningkatkan kalimahnya, sedangkan golongan lain adalah kafir yang bertempur pada jalan Taghut, yang dengan mata kepala melihat jumlah orang kafir dua kali jumlah mereka. Betul lah. Tengok nota di bawah kata. Orang-orang Islam melihat jumlah kafir dua kali lipat, dua kali ganda dari jumlah mereka. Ini artinya Allah menyedikitkan jumlah pasukan kafir. Mana kafir 1000 orang, tapi kita nampak macam sekali ganda, mana sikit bilangan. Sebab jumlah sebenarnya pasukan kafir 900. Maknanya 3 kali ganda. Jadi kita nampak sikit-sikit. Dalam penglihatan pasukan Muslim, jumlah mereka hanya 600. Inilah arti jumlah pasukan kafir dua kali ganda dari pasukan Islam. Sebab apa Allah Ta'ala perkecilkan bilangan mereka di mata orang Islam? Supaya kita tak rasa gerung sangat. Kita tak rasa takut sangat. Takut juga ni tengok. Ramai. 3 lawan 1 ni. Jadi kalau kita tengok dia tak ramai, kita rasa berani lawan. Jadi nampak macam 2 kali ganda kerana dekatnya mereka dengan orang Muslim. Tak jauh. Tuan-tuan pergilah. Saya selalu bawa jemaah ni pergi ke lokasi peperangan Badar. Tak ada apa, kita pergi, kita sekadar nak mengetahui lokasi sirah. Sebab perang Badar ni di antara perang yang besar
dan menjadi peranan besar untuk kita tadabbur ayat-ayatnya dan juga untuk kita menghayati sirahnya. Fiqhus sirah itu penting. Jadi kita pergi. Maka sekalipun demikian, walaupun bilangan orang kafir ramai, Allah memenangkan kaum minoriti yang Muslim dan mengalahkan kaum majoriti yang kafir. Kerana Allah Ta'ala memang menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendaki. Kita tak syarat, tak semestinya kita sedikit itu menang. Kerana itulah dalam kaedah yang kita ambil sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita tengok orang-orang yang mengajar kepada kita Quran, Sunnah, tafsiran-tafsiran yang muktabar daripada salafus soleh ni mungkin tidak begitu ramai pengikutnya. Tapi yang duk ajar benda pelik-pelik tu, ilmu batiniah lah, ilmu bomoh yang dijadikan ilmu agama pun ada. Oh, yang ni Masya Allah mendapat sambutan yang begitu besar. Jangan pelik. Sebab itulah pertolongan Allah Ta'ala. Maknanya kalau ramai itu baru betul menang, benar duduk di ramai, maka Abu Jahal lebih ramai pada dalam tentera Badar. Lah, tidak syarat. Kita kata bukan semestinya betul itu ramai, dan tak semesti betul itu mesti sedikit. Tak juga. Ada waktu kita ramai. Jadi, yang betulnya, yang benarnya, aiza wafaqal kitab was sunnah. Apabila bertepatan dengan Quran, dengan hadis, itu yang benar. Yang lain-lain itu belum. Tak boleh kita nak kata, kita jangan buat. Agama ni seperti nak cari kedai makan. Kawan saya, dia selalu sebut, kita ni kalau kita pergi tempat yang kita tak biasa, kita pergi tempat yang tak biasa, kita kena cari tempat kedai yang ramai orang makan. Orang tempatan makannya. Kalau orang luar makan, macam kita ada expo sini, kita datang, mana tahu kita dah. Jadi kita pergi tempat orang ramai itu kaedah. Ustaz ni yang nakal dia. Dia kata, kullu ramai, soho. Dengar ni. Itu bahasa Kelantan. Kullu ramai, dia nak sebut Arab. Kullu ramai, soho. Mana bila ramai tempat itu, menunjukkan masyhurnya dia punya tempat. Jadi itu dalam bab nak cari kedai makan. Tapi dalam bab kebenaran, bukan semestinya ramai itu benar. Dan tak semestinya sikit itu betul. Tak juga. Geng-geng ajaran sesat ada yang tak ramai ikut dia. Jadi tak semestinya. Jadi yang betulnya, neraca penilaian duduk di mana? Duduk di benarnya, tepatnya dengan apa yang mereka bawa dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah benar. Alhamdulillah. Maka dalam isu Badar ini, Allah Taala beri kemenangan kepada tentera Islam yang sedikit bilangan, mengalahkan tentera kafir yang ramai bilangan, kerana Allah Taala memang menguatkan dengan bantuannya sesiapa yang dikehendakinya. Allah menguatkan kekasih-kekasihnya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Sejatinya dalam peristiwa ini terdapat pelajaran dan bahan pemikiran. Mana dalam ayat yang kita baca ni banyak pengajaran dan banyak perkara yang boleh kita fikirkan, yang kita boleh tadabbur, yang kita boleh ambil faedah daripadanya. Sebab apa? Wa fi hadhil hadisah, peristiwa yang berlaku ini, la ibratun wa izatun. Ibrah itu pengajaran. Maknanya ibrah lah. Dan izah, satu orang panggil nasihat. Wa mutafakkir, bahan kajian untuk kita berfikir. Tapi untuk siapa itu? Bagi siapa yang memiliki mata hati yang kuat. Tapi kalau mata celik ni yang kuat, mata hatinya tidur, maka dia tak dapat faedah daripada apa? Daripada apa yang kita belajar. Tetapi bagi yang tidak memiliki mata hati, maka ia tidak dapat melihat suatu pelajaran apapun sampai ia terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Na'udzubillah. Allah SWT berfirman, Tuhan kata, inna fi zalik, sesungguhnya pada demikian itu, yakni peristiwa yang telah disebut tadi, Badar, penyelewengan yang dibuat oleh Alkitab, la ibratun liulil absar, terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki mata hati. Jadi alhamdulillah para jemaah, para pelajar sekalian, itulah tafsir secara ringkasnya makna ayat dalam tafsir Aisar yang ringkas ini. Nama dia pun Aisarut Tafsir, mana tafsir yang mudah, tafsir
yang mudah. Jadi alhamdulillah. Sekarang ni saya nak pergi kepada pelajaran ataupun dalam bahasa Syekh dia panggil hidayatul ayat. Petunjuk ayat. Dalam tafsir pagi kita sebut lain, kita kata faedah. Jadi saya tak nak guna lagi yang faedah tu supaya tidak orang panggil tidak tidak bertukar dengan yang pagi dengan yang malam, yang ini. Baik, kita pergi kepada pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini. Ataupun hidayatul ayat. Petunjuk ayat yang dapat kita ambil, kita belajar apa dia? Yang pertama, al-kufru muwarrisun li'azabi yaumil qiyamah. Allahu akbar. Auzubillah. Kekafiran. Maknanya kufur itu menjadi sebab mewarisi. Mewarisi ni maknanya akan menerima tanpa susah-susah. Di akhirat esok dia akan terima azab pada hari kiamat. Dan orang yang kafir sudah dapat dipastikan akan diseksa. Na'udzubillah. Ada orang kafir akan diseksa. Yang kedua, al-amwal wal aulad. Harta, anak-anak, keturunan, keluarga, family, pasukan, geng, kelompok, serta bekalan persiapan yang banyak besar jumlahnya tidak akan dapat menolong manusia dari azab Allah sedikit pun. Tak boleh. Jika Allah menghendaki atas orang yang kafir baik di dunia ataupun di akhirat. Maknanya tak ingin buat apa, tak dapat nak melepaskan daripada azab Allah ketika dunia atau di akhirat dengan semata-mata ada duit. Oh, dia kata dia banyak duit tu. Banyak duit pun sebagaimana kata di ahli fikir, kita hanya boleh beli ubat, boleh beli doktor, tapi tak boleh beli kesembuhan, tak boleh. Orang kaya dia boleh beli ubat, boleh beli alat, boleh beli doktor mana dia nak, tapi dia tak boleh beli sembuh. Yang menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, az-zunub baridul azab. Na'udzubillah. Az-zunub, tulis ni kata-kata hikmah ini, dosa adalah menjadi alat. Barik tu bahasa Arab kata, bahasa Melayu kata pos. Makna dosa ini pos, alat yang membawa kepada azab. Na'udzubillah. Di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa dia buat benda buruk, itulah balasan dia. Mu nak balasan buruk, buatlah benda buruk. Kemudian yang keempat, zammul fakhri wat ta'ali. Mencela sikap bangga diri dan sombong. Allah Ta'ala cela sikap bangga diri, sombong, serta buruk akhir pekerjaan orang yang sombong dan orang yang takabur. Na'udzubillah. Buruk dia punya kedudukan. Allahu Akbar. Yang kelima, al-aqilu man i'tabara bighairihi. Orang yang berakal iaitulah orang yang mengambil pengajaran dari perkara yang menimpa orang lain. Orang yang berakal menjadikan apa yang berlaku pada orang lain sebagai pengajaran. Tapi orang tak cerdik, orang jadikan dia sebagai bahan pengajaran. Na'udzubillah. Orang cerdik ni kita tengok benda yang tak baik, kita mengambil pengajaran. Jauhkan diri, jangan ikut, jangan buat. Tapi jangan kita dijadikan bahan. Jangan jadi macam dia tu. Jangan ikut seperti dia. Jangan Jadi itu dipanggil orang yang tak cerdik. Na'udzubillah. Al-aqilu man i'tabara bighairihi. Orang yang cerdik, orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain, tapi orang yang tak cerdik man u'tubira bihi. Jadi orang yang tak cerdik, orang yang jadikan dia tu sebagai bahan bahan i'tibar. Jangan jadi macam dia. Dan tidak ada pengajaran yang dapat memberi manfaat kepada orang kecuali orang yang mempunyai basirah, pandangan mata hati yang baik. Yang keenam, sidqu khabaril Quran. Benarnya berita Al-Quran. Al-Quran ini benar tentang apa yang sudah diberitahu kepada kaum Yahudi bahawa mereka akan dikalahkan. Awal lagi beritahu.
Ini merupakan bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah dan Islam adalah sebagai agama yang benar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah itu ada 6 hidayatul ayat, pimpinan ayat, petunjuk ayat ini yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca tadi. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, bolehlah tambah sendiri pula, tambah lagi sampai 10. Banyak lagi nih. Kalau kita cari-cari, kita akan jumpa banyak lagi pengajarannya. Tapi cukuplah sekadar itu untuk iktibar dan ibrah bagi kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang keempat dalam surah ayat yang ke-14 dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lupa seperti pesanan kasih mesra lah daripada Abu Anas kepada semua, ingat jemaat, ingat apa? Ingat baca berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Jangan lupa perbanyakkanlah ibadat-ibadat yang lain. Bersiap sedia untuk solat Jumaat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat penuhi hari yang baik, masa yang baik ini dengan segala perkara yang baik. Sekian dulu. Terima kasih kepada moderator dan juga pihak penganjur. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita, keluarga kita, mendapat kasih sayang Allah, limpah kurnianya, dan melayakkan kita ke syurganya. Ya Rabbal Alamin. Sekian, aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.